Assalamualaikum dan selamat petang. Berjumpa kita pada hari Khamis ini untuk sesi FB Live yang kelima. Dan kali ini untuk topik yang sedang hangat Nabil sebenarnya sejak diumumkan oleh Bank Negara pada 11 Mei yang lepas, kita dapat juga pertanyaan berkenaan isu ini. Apa isu itu? Ialah berkenaan dengan OPR. Apa OPR itu? Itu yang kita akan kupaskan sebentar lagi. Dan kesan kepada peminjam yang membuat refinancing daripada LPPSA ke bank komersial lain. Itu yang kita nak highlight sebenarnya sebab ramai yang tanya. Macam mana kalau dengan buat pinjaman LPPSA, apakah kesannya, adakah kesan? Jadi itu yang kita akan ulas sebentar lagi. Tapi sebelum kita sembang lebih lanjut mengenai OPR ini, kita nak apa orang cakap, minta Nabil. Saya bersama Nabil pada hari ini, muka baru tak pernah lagi bersama saya di Facebook Live. Nampak malu-malu lagi kan. Harap dia tak malu lah untuk share pengetahuan dia pada hari ini. Jadi kita persilakan Nabil untuk perkenalkan diri terlebih dahulu Nabil. Sebelum kita sembang mengenai tajuk ni. Baik, terima kasih Pak Yuni. Assalamualaikum. Selamat petang. So, hari ni hari Khamis, betul ni? Ya, Khamis. Sebab saya tadi dalam perkiraan saya ingat hari ni masih hari Selasa atau Rabu lah. Maklumlah, maybe faktor masa dengan faktor jadual yang sangat padat. Tapi insyaAllah, saya cuba menghadiri bersama Puan Yuni hari ni, kita nak berkongsi. Nama saya Muhammad Nabil Bashar bin Zulkifli. Saya sekarang bertugas di Jabatan Perbendaraan ataupun Treasury, Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam ataupun LPPSA. Alhamdulillah, Yuni, saya dah diberikan peluang untuk berkhidmat di LPPSA daripada Disember 2015. Merupakan pioneer yang terawal. Sehingga kini Alhamdulillah masih telah bertukar-tukar juga jabatan, ambil pengalaman. So Alhamdulillah saya dapat lihatlah LPPSA dari sejak penubuhan, banyak penambahbaikan yang kita buat untuk menjalankan fungsi LPPSA itu sendiri, iaitu memberi pembiayaan perumahan sektor awam kepada penyewa awam lah khususnya. Jadi harapnya Yuni moving forward kita boleh terus buat penambahbaikan. Kita boleh buat beri sebanyak mungkin penambahbaikan di mana kita berada pada digital sekarang ni. Tapi ramai kita nak ulas mengenai OPR ni Nabil sebenarnya. Baik. Tapi sebelum kita nak ulas mengenai OPR, kita nak bagi seronok dulu. Sebab topik ini agak dry sebenarnya Nabil, agak serius Jadi kita kalau boleh kita nak bagi juice sedikit, di mana LPPSA telah kalau rasa yang pengikut-pengikut Facebook LPPSA ataupun dah buka website LPPSA dapat melihat poster di mana kita dah mengadakan satu kontes download muat turun My Financing, dan mereka berpeluang menangi sehingga RM20,000. Banyak tu lebih banyak daripada duit kado SP. So anda boleh mendapat rezeki, mana tahu rezeki anda RM20,000 mungkin milik anda. Jadi jangan lupa untuk muat turun My Financing. Mudah saja, siapa nak bagi RM20,000 muat turun hujung jari saja Nabil pergi ke, kalau apa, saya boleh join. Kalau you boleh join, I pun boleh join. Tapi masalahnya kita tak boleh nak join. Staff LPPSA tak dibenarkan join. Jadi ini adalah peluang kepada peminjam-peminjam LPPSA di luar sana untuk mencuba peluang. Jadi jangan lupa, sementara dengar-dengar dengan Nabil berborak santai ni, anda boleh download My Financing. RM20,000 tu bukannya jumlah yang sikit. Boleh beli macam-macam. Okey, berkenaan dengan OPR. OPR ni kalau saya nak imbas sedikit Nabil di mana pada 11 Mei lepas, Bank Negara telah mengumumkan peningkatan kadar OPR ini. Ini boleh saya cakapkan adalah tindakan yang tepat jugalah untuk kita recover market kita sekarang. Jadi bila kita berbicara mengenai OPR ini ataupun bahasa mudahnya interest ataupun kadar keuntungan bank, ini adalah sesuatu yang kebolehan anda untuk mengawal aliran tunai anda. Bila terjadinya peningkatan OPR, maknanya wang tunai anda akan menjadi sedikit. Bila berlakunya penurunan, anda mempunyai lebihan wang tunai. Jadi untuk berbicara mengenai lebih lanjut tersebut, kita akan mula daripada awal. Jadi kita boleh nampakkan flow kat situ Nabil. Baik. Jadi kalau boleh saya nak Nabil ulas sedikit, apakah itu OPR sebenarnya? Baik, Yuni, bila kita bercakap tentang OPR ni, saya percaya semenjak kenaikan kadar OPR ni pada 11 Mei ramai yang panik Nabil. Betul, saya anggarkan ianya menjadi satu topik yang dibincangkan di media sosial
dan di mana di platform-platform media yang lain mungkin banyak membincangkan impak-impak ataupun kesan-kesan Betul. daripada kenaikan OPR ni. Tapi sebenarnya ini kita jangan risau. Kenaikan OPR adalah biasa. Ya. Biasa dan pada masa ini kenaikan OPR ini tidak terlalu tinggi. Masih rendah. Masih rendah. Jadi apa maksud OPR? Yuni, kalau saya boleh berkongsi, jadi OPR ni ataupun overnight policy rate ataupun dalam bahasa Melayunya kadar dasar semalaman. Ini adalah sebuah kadar yang telah ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia ke atas pinjaman dana pada seluruh bank Yuni di Malaysia, bank. Dan untuk makluman yang ada yang mendengar hari ini, insya-Allah penetapan kadar dasar ni adalah di bawah pengurusan Jawatan Kuasa Dasar Monetary Bank Negara Malaysia lah, itu our central bank. Ya, dan disebabkan itu juga rasanya kalau kita nak katakan kesan pula daripada kenaikan kadar OPR yang diumumkan Bank Negara ini, kesan pada kita Nabil macam mana pula? Sebenarnya ini ramai yang dah tahu kesannya. Untuk LPPSA tiada kesan lah. Tapi masih ramai lagi yang macam ragu-ragu. Betul ke tak ada kesan ni Nabil? Macam tu. Okey. Sebelum kita pergi ke kesan ini, izinkan saya untuk saya highlight sedikit berkenaan dengan kenaikan tersebut. Di mana pada kali ini MPC ataupun Jawatan Kuasa Dasar Monetary BNM telah menetapkan kadar tertinggi dan terendah dia punya koridor ataupun range dia, iaitu pada kadar 1.75 sehingga 2.25%. Dan kenaikan yang berlaku secara amnya adalah daripada 1.75 sebanyak 25 basis point kepada 2% lah. Kesan dia secara makro ataupun secara faktor yang besarnya yang kita dah dengar adalah, pertama, berdasarkan Bank Negara sendiri adalah untuk mengurangkan peningkatan kadar inflasi lah. Kita kan baru recover daripada COVID-19 dan masih dalam fasa endemik. Endemik sekarang. Betul. Kedua faktor yang saya dapat lihat mungkin untuk mengurangkan peningkatan harga barangan. Betul. Sebab ini bila terjadinya inflasi ni segalanya terlampau banyak Nabil, penawaran, permintaan lebih penawaran, di mana duit banyak mengejar barang yang sedikit. Betul. Jadi itu yang telah supply and demand factor tu lah. Itulah yang kita kena fix dulu untuk memastikan aliran itu berfungsi seperti normal semula. Betul. Jadi belakangnya kesan macam kita bincangkan tadi Nabil, kesan kepada LPPSA sebenarnya tiada kesan. Okey, betul. Tiada kesan sebenarnya daripada peminjam-peminjam LPPSA, jangan risau. OPR ini tidak memberi kesan kepada peminjam LPPSA. Namun, apa itu Nabil? Namun sekiranya ada macam kita punya tajuk tu tadi, kesan kepada peminjam yang membuat refinancing daripada LPPSA kepada bank komersial itu di luar kawalan pihak LPPSA. Betul. Sebab anda telah membuat refinancing dengan bank komersial di luar sana, jadi anda tertakluk kepada kadar faedah yang ditetapkan bank masing-masing, di mana mereka punya pengiraan yang berbeza ya Nabil kan? Betul. Untuk setiap bank tersebut. Jadi berita gembiranya kepada peminjam LPPSA yang masih setia bersama LPPSA, alhamdulillah OPR tidak memberi kesan kepada pinjaman anda. Tapi bagi mereka pula Nabil, kalau kita semua Nabil, bila berlakunya peningkatan OPR ni, bagi yang tidak mempunyai pinjaman perumahan, pinjaman pinjaman peribadi, pinjaman kereta, tak apalah, fix yang mana yang floating ni memang akan terkesan. Macam saya cakapkan tadi, kesan kepada mereka yang tak punya pinjaman pun ada juga, di mana peningkatan macam Nabil akan cakapkan tadi, secara tidak langsung peningkatan barangan, harga barangan. Jadi itu yang kita kena tanggung bersama sekarang, sebab peningkatan sekarang agak drastik ya Nabil Betul. Agak tinggi untuk kita hadapi ekonomi sekarang. Jadi sekiranya kadar OPR turun, apakah pula kesannya Nabil? Kalau kita nak highlight kat sini. Sekiranya OPR turun. Sekiranya OPR itu naik, maka terdapat penambahan kos lah dari segi pinjaman terbank. Jadi secara matematiknya, kalau turun kadar OPR tu, berkuranglah kos tu. So bila berkurang, secara domino efeknya, sepatutnya kadar pinjaman itu ataupun kadar faedah di domestik antara bank-bank sepatutnya turun sedikit lah ini. Seperti mana yang berlaku semenjak Julai 2020, kadar OPR was stagnant ataupun kekal pada kadar 1.75%, iaitu kadar yang terendah yang pernah direkodkan
di Malaysia. Di mana masa tu kadar tu Yuni, kita dalam fasa sedang mengharungi COVID-19, awal COVID-19 tak salah saya. So penurunan tu diturunkan sedemikian pada kadar 1.75 dan dia bersifat akomodatif untuk membantu ekonomi kita bergerak semula, di mana bila terjadinya OPR, penurunan OPR tu kita maknanya kita ada lebihan wang. Adik anda boleh berbelanja, anda boleh buat pinjaman di mana bank memberikan kadar yang rendah. Adik itu adalah kitaran dia. Jadi sekarang ni kita nak merancakkan pada ekonomi kita, di mana kita dah berada pada zaman endemik, disebabkan itu OPR-nya meningkat. Okey. Jadi kerisauan bermula bila mereka mengatakan macam mana pula dengan pinjaman macam tapi tak apalah Nabil, sebab walaupun kita tak terkesan PPSA ni tak terkesan dengan OPR ni, tapi kita sharing ilmu lah kalau kita boleh share ilmu kat sini, di mana kalau sekiranya terjadi peningkatan OPR untuk pinjaman anda, contohnya RM100,000 akan berlakunya peningkatan RM14 untuk pinjaman anda, dan sekiranya punya pinjaman perumahan bernilai RM500,000 di bank komersial kat luar ke sana, kalau kita boleh ambil satu fixed rate daripada bank yang lain, anda mungkin RM14 kali 5, jadi ada RM70 peningkatan di situ. Jadi mungkin sebelum ni bayar RM2,500 untuk rumah tersebut, ada peningkatan RM2,570. Jadi anda kena pastikan pelaburan Nabil penting atau tak pada ketika ini? Sangat penting. Aliran tunai peribadi itu sangat penting, bukan saja untuk mendapatkan pembiayaan perumahan, tapi juga untuk keberlangsungan hidup. Kita to sustain our life lah. Itu penting. Sangat penting Nabil, dan pastikan juga jangan hanya satu pelaburan saja. Pelbagaikan pelaburan anda, ada macam-macam. Diversifikan pelaburan anda, di mana kita ada ASB, kita ada kabung gaji, kita ada apa yang janganlah pergi private retirement scheme. Macam-macam yang anda boleh explore. Dan sekarang harga emas pun turun. Betul. Tapi janganlah labur ke pembelian barang emas sahaja, sebab itu ada punya susut nilai dan kadang-kadang kos upah pun yang tinggi. Kita macam dah expert sangat pasal financing sekarang. Sedangkan kita nak berbicara mengenai OPR saja pada hari ini. Tapi tak apa, perkongsian ilmu itu penting. Jadi anda boleh buat pelaburan atau kewangan anda. Bila berlakunya peningkatan OPR ini, secara tak langsung ini efek kewangan anda. Bila efek kewangan anda, jadi akan efek benda-benda lain juga Nabil. Jadi secara tak langsungnya yang ingin kita tekankan kat sini, untuk peminjam LPPSA anda tidak terkesan. Okey, bagaimana pula kelebihan pembiayaan rumah LPPSA ni? Kalau kita tengok macam kita cakap tadi kan Nabil, tak ada kesan. Kenapa tak ada kesan Nabil? Macam tu. Kenapa LPPSA ni kebal sangat? Kena LPPSA ni sampai tak terkesan dengan OPR-nya? Bagi mereka yang tak mempunyai ilmu kewangan, mungkin kita boleh jelaskan kepada mereka. Soalan yang bagus Yuni. Secara mudahnya, LPSA ini mengekalkan kadar faedah ataupun kadar keuntungan pembiayaan perumahan pada kadar 4%, which is reducing balance, dan insyaAllah akan fix lah throughout the whole tenure ataupun tempoh pembiayaan. Ianya berlainan dengan bank, di mana bank-bank komersial di Malaysia kebanyakan kadar faedah ditetapkan secara floating. Ataupun dia akan ada naik turunnya, ada ceiling dia, berdasarkan kos dana pinjaman yang perlu setiap bank lakukan. So OPR ni dia punya penanda aras lah. So rate bank tadi tu dia akan ikut OPR ni, kalau dia flow ke atas dia akan follow. Walhal di MPSA ni benefitnya ataupun kemudahan dan kebaikannya Yuni, InsyaAllah dia akan bergerak itu maintain je 4%, dia reducing balance. Jadi secara yang positifnya untuk saya tambah kat sini, bila rate itu fixed reducing balance, kita boleh rancang untuk jaga masa panjang, juga jaga masa pendek, aliran tunai kita dengan bagus. Betul. Banyak ansuran bulanan kita dah tahu dah. Berapa dah untuk for the next 35 years. Dengan syarat tak ada tunggakan ni. Tak ada tunggakan. Kalau ada tunggakan tu lain cerita pula. Betul. Tapi insyaAllah tak ada tunggakan lah, sebab FPSA melaksanakan potongan gaji lah untuk awam. Itu pun salah satu kelebihan berbanding dengan bank-bank komersial. FPSA ada that orang kata privilege ataupun kelebihan untuk melaksanakan potongan gaji. Tak terlupa. Jadi bila berlaku, kita manusia kadang-kadang terlupa nak bayar pun. Betul. Selalu kan, terutamanya lepas hari raya ni mungkin sesak sedikit. Bak kata bos saya ni, duit tu daripada bank dia datang ke bank juga dia kembali. Jadi untuk memastikan dia kembali balik kepada kita, dengan itu adanya pelaburan tadi. Dan satu lagi Nabil, ramai juga kita terima soalan yang kita dapat soalan daripada sini. Boleh lagi ke beli rumah pada waktu endemik ni?
selamat lagi ke? Kalau kita boleh kongsikan kat sini, saya dan Nabil rasa sependapat. Waktu bila-bila pun sesuai nak beli rumah. Okey. Jadi yang pentingnya apa Nabil? Research. Kita kena lakukan kajian. Buat kajian, selidik dahulu. Pertama sekali, yang paling penting, kalau saya boleh kongsi, paling utama kita nak selidik sebenarnya bukan pemaju, bukan keadaan rumah. Pertama sekali kita kena selidik kadar ataupun keupayaan kewangan kita dulu. Sebab Mampu tak mampu? Betul. Sebab kena ingat, bila kita nak beli rumah, kita nak buat housing loan atau pinjaman perumahan, terdapat lagi kos-kos lain yang kita perlu tanggung. Hidden charges seperti legal fees, insurance, dan tak lupa juga bila kita beli rumah, kita kena ada juga peruntukan sedikit untuk membuat renovation. Takkan nak beli rumah kosong ini, tak ada langsir tu, tak boleh nak masuk kan. Lagi-lagi kalau nak berkahwin nanti kan Nabil kan? Betul. So, selepas kita dah kaji kita punya kemampuan kewangan, kita boleh tengok pula keupayaan ataupun status pemaju tu. Apa, saya bantu Nabil. Mungkin kehilangan point di situ. Mungkin. Dah petang ni. Okey, bila kita nak beli rumah, kita kena pastikan macam kita cakapkan tadi Nabil, research sangat penting. Latar belakang pemaju kena semak juga, dan juga apa orang cakap, kondisi untuk setiap projek-projek tersebut persekitaran sangat penting. Contohnya orang bujang macam Nabil ataupun bahkan mendirikan rumah tangga, mungkin dia punya spek yang dia pilih tu lain. Bagi saya yang dah berkeluarga, dah ada anak, mungkin saya pilih yang ada mengambil kira masalah yang terdekat. Okey, Nabil mungkin dia lebih privacy. Itu anda kena tanya diri anda sendiri, betul tak Nabil? Ukur baju di badan sendiri. Betul. Baju saya agak berwarna-warni pada hari ini. Jadi saya mungkin terlampau. Jadi berbalik pada topik kita Nabil. Baik. Bila kita nak buat sesuai ataupun tidak, waktu endemik ni nak beli rumah sangat sesuai. Banyak projek-projek di bawah harga market. Cuma anda kena rajin lah untuk mencari dekat kawasan mana, pemaju yang macam mana, reliable ke tak. Itu kena research by diri anda sendiri. Tapi kalau tanya kepada kami, boleh saja, tak ada masalah. Lagi-lagi LPPSA ni tak terkesan dengan OPR, silakan buat pinjaman dengan kami. Sangat-sangat mengalukan, di mana kita boleh meluluskan pinjaman anda sesingkat 3 hari. Sekiranya dokumen anda lengkap dan tak ada masalah. Okey. Jadi jangan lupa semak website LPPSA, ataupun kalau inginkan wang mudah macam saya cakapkan tadi, nak bayar down payment. Berapa banyak tadi? RM20,000. Banyak tu. Kalau nak bayar down payment rumah, nak top up sikit down payment rumah, boleh join kontes muat turun My Financing LPPSA dan anda berpeluang menangi RM20,000. Kerja mudah saja. Senang saja. Okey, Nabil, ramai juga yang tanya. Sebab kita tadi ada cakap, macam mana pula dengan yang refinancing dengan LPPSA? Refinancing dengan LPPSA tu selain daripada tak boleh patah balik dengan LPPSA, memang dah tak boleh. Okey. Ini maksudnya daripada bank dia refinance ke LPPSA, betul? Tak, daripada LPPSA dia refinance luar kepada bank. Loan LPPSA dia refinance dengan bank luar. Okay. Jadi memang tak ada apa, anda kena stick dengan kadar yang ditetapkan oleh bank, di mana ada peningkatan tambahan di situ. Okay? Jadi macam LPPSA, kita memang macam Nabi cakap yang tadi, kadar kita adalah 4%, tak berubah sehingga kini. Dia pada dasarnya ini, bila seseorang peminjam tu refinance loan sedia ada di LPPSA ke bank, ianya tertakluk kepada terma dan syarat refinancing oleh setiap bank lah. Betul. So kalau setiap bank itu rate-nya lebih tinggi, kemungkinan akan berlaku kerugian lah. Betul. Kalau lebih rendah, mungkin akan dapat sedikit keuntungan. Depends. Betul. Sebab kita dah merasai pada zaman pandemik lepas, di mana bank-bank menurunkan kadar interest mereka, di mana mungkin lebih murah pada LPPSA waktu itu. Dan sekarang keadaan telah kembali kepada normal, akan ada peningkatan di situ. Jadi itu saya cakap tadi Nabil, beli rumah ni adalah long term investment. Betul. Kita tak boleh nak fikir jangka singkat. Tengok waktu ni rendah, kita terus beralih pada ke situ. Tak boleh macam tu, sebab ini adalah investment kadar panjang. Okey, Nabil. Kesimpulan daripada kenaikan kadar OPR oleh negara dan kelebihan pembiayaan LPPSA, kalau kita boleh rumuskan kepada mereka, bagi mereka yang tak pernah lagi membuat pinjaman dengan LPPSA, mungkin ini adalah untuk anda, di mana anda boleh considerkan untuk membuat pembiayaan dengan LPPSA. As a whole ini, as a whole secara kesimpulannya, kadar kenaikan maupun penurunan OPR ataupun overnight policy rate ni tidak memberi kesan langsung kepada LPPSA setakat hari inilah, insyaAllah.
So insyaAllah Risau. insyaAllah kelebihan pembiayaan MPSA ini adalah mengekalkan kadar faedah 4% ke atas pembiayaan yang disediakan kepada sektor awam. Ingin saya ulang, alhamdulillah segala manfaat dan bantuan sedia ada yang dinikmati oleh penjawat awam akan terus dikekalkan, malah ditambah baik. So kesimpulannya tadi, in short, OPR tidak memberi kesan kepada MPSA. Tapi pastikan anda susun balik apa orang cakap Perancangan cash flow kewangan, anda, cash flow. perancangan kewangan anda, cash flow anda, supaya anda boleh membeli aset yang lain. Betul. Supaya boleh create another income yang boleh cover kesan OPR tersebut. Betul tak Nabil? Betul. Kalau terkesan dengan RM70, peningkatan RM70 untuk setiap bulan tu, boleh buat Grab, boleh buat jualan-jualan, masak-masak, kecil-kecilan. Dah boleh. Kalau boleh saya tambah Yuni, pada perkiraan saya 25% ataupun 25 basis points peningkatan OPR setakat ini mungkin menyebabkan kenaikan ansuran bulanan anda di antara 3 hingga 5%. Bergantung kepada rate bank masing-masing lah. Betul. So maybe ada beza sikit lah. Dalam RM14 untuk RM100,000 Betul. tu macam kita bincangkan tadi, peningkatan dia tak terlampau tinggi Nabil, tapi walaupun tak terlampau tinggi, tapi kalau dia dah ada pinjaman peribadi, dia dah ada 2 biji rumah, berbeza bini ada 2 biji rumah, boleh membuatkan peningkatan itu banyak Nabil. Kalau satu 200, 300, 400 dah terasa juga. Betul. Macam Yuni cakap juga tadi, bukan setakat memberi kesan kepada pembelanjaan harian, tapi juga memberi kesan kepada kita punya scoring untuk secure ataupun dapatkan loan yang lain. Tak mudah. Di mana pihak bank mungkin tidak akan memberi pinjaman semudah pada waktu pandemik. Okey, disebabkan itu mereka meningkatkan OPR. Okey, itu secara mudahnya lah. Jadi anda kena pastikan kewangan anda cantik. Jangan terlampau banyak scoring anda memang cantiklah Nabil untuk membeli untuk membuat hutang yang baru. Tapi kalau boleh jangan buat hutang dulu, simpan dulu cash. Sangat penting sekarang. Ataupun pelaburan, tingkatkan pelaburan anda. Apa lagi yang kita tak share Nabil? Tadi kita dah cakap pasal OPR, kelebihan MPSA. Lepas tu kita bercakap tentang perancangan kewangan. Beli rumah. Mungkin adalah waktu yang terbaik untuk kita beli sekarang. Beli rumah. Jangan lupa, tapi research lah, jangan terbeli rumah terbengkalai. Itu penting. Naik. Itu penting. Terbeli pula rumah terbengkalai. Itu kerap setiap kali Facebook Live memang kita kerap bagi tahu jangan terbeli rumah terbengkalai, jangan terbeli rumah. Walaupun kita kerap bagi announcement, awareness begitu, tetap ada yang beli Nabil. Jadi kita nak sampaikan lagi sekali, jangan mudah terpedaya dengan investment yang menjanjikan yang terlampau baik. Pergi ke investment yang selamat, yang dijamin oleh kerajaan dan sebagainya. Kita lupa, kita dah share, tapi mungkin kita nak share sekali lagi. Apa dia? Betapa mudahnya nak apply loan MPSA menggunakan My Financing. My Financing, dan bukan saja mudah menggunakan My Financing, malahan dapat duit pula tu. RM20,000. Siapa nak bagi? Setakat ni saya try dapatkan loan daripada mana-mana tempat saya tak pernah dapat dengar tawaran RM20,000. Ni kita buat Nabil. Ini muat turun dan menang 129 sehingga RM20,000. Sayang kita tak boleh nak join. Kalau dapat join ni sedap ni. So My Financing app ni, okey, dan kita nak ingatkan juga, kita dah share dekat skrin sekarang cara-cara, terma dan syarat dia, macam mana nak menyertai, dan pastikan anda tidak terpengaruh ataupun jika ada mengatakan yang ada mereka ejen MPSA. Kalau ejen MPSA, kalau nak menyertai ni kena bayar wang RM10 terlebih dahulu, ataupun menerima SMS ataupun link-link sebagainya, tak ada ya. Kita tak ada hantar link, kita tak ada hantar SMS dan sebagainya. Jadi jangan terpedaya. Sebab sekarang mudah Nabil. Klik link dia habis duit. nak dapatkan My Financing app ni daripada? Dia boleh klik dekat Facebook link kita dan juga website LPPSA sahaja. Mudah, sangat mudah. Dan yang penting nak download percuma. Percuma. Okay. Dan pastikan juga bila anda download percuma, anda akan dapat apa orang cakap, kalau satu link, maknanya dia akan sharing dia punya link tu. Kalau Nabil nak join, dia akan dapat point, dia akan bantu. So ada point system. Point system. So lebih peluang untuk memenangi wang tunai tersebut. Cerahlah peluang. Maknanya lagi banyak share, lagi banyak share, bagus. Lagi bercerah peluang nak menangi. Jadi jangan lupa share. Tiap-tiap hari, tiap-tiap jam, tiap-tiap saat nak share pun tak ada masalah. Saya tak boleh join
Kalau you boleh join, I pun boleh join. So kita akan kena blacklist ke lepas ni. Jadi jangan try ini nampak ni memang tak boleh join. Kita secara live ini menyatakan LPPSA staff tidak dibenarkan untuk menyertai kontes ini, dan ini adalah peluang kepada peminjam di luar sana untuk menyertai ini kontes ini seberapa banyak dan load seberapa banyak yang anda nak. Okey? Jadi diharapkan perkongsian saya dan Nabil pada hari ini memberikan sedikit manfaat, di mana kita sebenarnya ini slot khas sebenarnya Nabil. Sebab ramai yang bertanya mengenai OPR ni. Jadi kita nak beri penjelasan. Disebabkan itu kita menjemput Nabil untuk memberikan sedikit sebanyak apa orang cakap penjelasan di mana tiada kesan kepada peminjam LPPSA. Tapi yang mana dari financing tu tak apalah. Okey. Teruskan. Jadi kita mengucapkan selamat raya juga Nabil. Rasanya masih dalam bulan Syawal. Kita masih dalam bulan Syawal. Jadi kita nak mengucapkan selamat raya kepada anda. Maaf zahir dan batin. Selamat raya. Ada open house tu, jemputlah kami. Okey, bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.